Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 29 Disember 2022. Penjawat awam grade 56 ke bawah bakal menerima bantuan khas kewangan BKK 2023 sebanyak RM700 pada 17 Januari depan. Perkara itu dimaklumkan menerusi surat edaran kepada semua ketua setiausaha kementerian yang ditandatangani Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Pembangunan Datuk Dr. Zulkifli Mohamad bertarikh 27 Disember lalu. Menurut perkeliling sama, pesara kerajaan yang sedang menerima pencen terbitan, pesara perkhidmatan awam skim KWSP dan veteran berpencen serta tidak berpencen akan menerima bantuan sebanyak RM350 yang juga dibayar pada hari yang sama. Dalam pada itu, di BKK 2023 turut layak dibayar kepada pegawai lantikan MyStep yang berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan pada tahun ini dan masih berkhidmat sebagai MyStep pada 17 Januari 2023. Jelasnya lagi, turut layak adalah guru interim, pemandu yang dilantik sendiri oleh pegawai grade utama B dan ke atas serta grade khas A ke atas yang layak menerima pemandu tetapi tidak disediakan oleh jabatannya. Kerajaan perlu memperkenalkan subjek pilihan raya atau memasukkan elemen undi 18 dalam mata pelajaran di sekolah sebagai salah satu usaha memantapkan pemahaman terhadap sistem pilihan raya dan demokrasi di negara ini. Presiden Persatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP Aminuddin Awang berkata penerapan tersebut boleh dibuat di peringkat menengah atas iaitu bermula di tingkatan 4 sebagai persediaan menjadi bakal pengundi. Jelas beliau, perkara itu perlu bagi mengelak golongan berkenaan terpengaruh kepada elemen tidak sihat tanpa membuat analisis sendiri selain mempunyai pemahaman yang kukuh. Senada dengan cadangan itu, pengasas Undi 18 Dharma Pillai memberitahu langkah tersebut akan membolehkan mereka memahami proses demokrasi, berperlembagaan serta sekaligus mampu membuat keputusan tepat ketika membuang undi pilihan raya umum. Dalam pada itu, Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pula mencadangkan agar mewujudkan simulasi pilihan raya di sekolah-sekolah bagi generasi muda membuat pilihan tepat. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lancang, Datuk Seri Muhammad Syarkar Samsudin dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Dun, Pahang baru bagi penggal ke-15. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail mengusulkan Muhammad Syarkar dipilih dan disokong pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi dan Pendidikan Negeri Datuk Seri IR Muhammad Sofi Abdul Razak. Muhammad Syarkar menggantikan Yang di-Pertua Dun sebelum ini Datuk Ishak Muhammad. Adun Bilut Lee Chin Chen pula dilantik sebagai Timbalan Yang di-Pertua Dun baharu yang menggantikan bekas Adun Jenderak Datuk Seri Muhammad Jaafar. Wan Rosdi berkata Muhammad Syarkar mampu menggalas tanggungjawab dan menguruskan perjalanan Dun dengan baik dan penuh dedikasi seperti mana dilakukan oleh Yang di-Pertua pada penggal sebelum ini. Seorang peniaga didakwa di Mahkamah Seksyen Pasir Mas hari ini atas pertuduhan menculik seorang wanita ejen jualan kosmetik Ros Nazirah Muhammad Naim, 36 tahun atau AZ 3 bulan lalu. Tertuduh Cik Nur Hafizi Cik Nur 31 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Badrul Murin Muhammad Hamdi. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa bersama seorang lagi suspek yang masih bebas menculik Ros Nazira di sebuah rumah di Kampung Semat Jal Wakaf Baru, Tumpat kira-kira pukul 5.06 petang pada 13 September lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan Akta 574 dibaca bersama Seksyen 34 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Putusan Malaysia dan juga Kosmos. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Orang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmos Online. Seorang lelaki bertelekung dalam sebuah video yang tular sebelum ini mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Shah Alam atas 2 pertuduhan mencuri telefon bimbit jemaah wanita di 2 masjid minggu lalu.
Tertuduh Muhammad Amirul Syafiq Abdullah 20 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Reza Rezali. Mahkamah bagaimanapun menangguhkan hukuman bagi menunggu laporan sosial tertuduh. Mengikut dua pertuduhan tersebut, dia didakwa mencuri 2 telefon bimbit milik 2 wanita warga emas. Perbuatan itu dilakukan secara berasingan di Masjid Al-Azhariah dan Masjid Al-Hidayah, Seksyen 18 pada pukul 6.25 pagi dan 8.50 malam 20 Disember lalu. Pendakwaan kes dijalankan mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda. Gara-gara perselisihan faham, seorang pelakon lelaki ditahan selepas memandu dalam keadaan melulu dan berbahaya sehingga mengakibatkan kekasihnya tercampak keluar dari kenderaan dalam kejadian di Lebuhraya Lingkaran Tengah 2 MRR2 kemarin. Kejadian kira-kira pukul 5.30 petang itu bagaimanapun tular selepas dirakam kamera papan pemuka sebuah kenderaan lain yang melalui Lebuhraya sama. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Farouk Ishak berkata, siasatan mendapati kereta jenis Prodom IV yang dipandu suspek dengan tiba-tiba menukar lorong secara melulu. Ujarnya kenderaan dipandu pelakon tersebut kemudiannya hilang kawalan dan melanggar bahagian sisi kiri sebuah kenderaan pelbagai guna MPV jenis Toyota Innova. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita dunia. Wilayah perairan utara Jakarta termasuk gugusan Kepulauan Seribu berpotensi dilanda banjir, angin kencang dan gelombang ombak tinggi sepanjang akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Pejabat Kabinet DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan kesiapsiagaan pembinaan sejumlah pam air di ibu kota bagi berhadapan risiko banjir yang bakal melanda negara itu. Bagaimanapun, pemerhati perancangan Bandar Universiti Trisakti Nirwono Yoga berpandangan sebanyak manapun pam air di Jakarta, ia tidak akan mampu memindahkan air banjir di pantai Jakarta. Menurut Nirwono, pembinaan tambak juga tidak berupaya menghalang air banjir melanda perairan Jakarta. Ini kerana pembinaan tambak dan pam air hanya bersifat sementara dalam mengatasi banjir. Seorang maut dalam satu kemalangan yang melibatkan kira-kira 200 buah kenderaan di sebuah lebuhraya di Bandar Zhengzhou, China semalam. Rakaman yang disiarkan stesen penyiaran tempatan CCTV semalam menunjukkan situasi nahas tersebut di mana ratusan kenderaan termasuk kereta, van dan lori saling merempuh sehingga bertindih di satu kawasan yang diselaputi kapus tebal. Kemalangan itu dilaporkan berlaku disebabkan jarak penglihatan yang terhad akibat kabus tebal dan kebanyakan mangsa yang cedera terperangkap di dalam kenderaan masing-masing. Jabatan Bomba kemudian mengerahkan 11 jentera dan 66 anggota untuk menyelamatkan semua mangsa yang terlibat. Perkhidmatan Meteorologi berkata jarak penglihatan di kebanyakan kawasan di Bandar Zhengzhou adalah kurang daripada 500 meter pada pagi semalam dan merosot kepada 200 meter pada satu masa. Beralih ke berita ekonomi. Jumlah dagangan Malaysia pada November 2022 bernilai 238.2 bilion ringgit, meningkat 15.6% tahun ke tahun dengan nilai ekspor dan import bernilai 130.2 bilion ringgit dan 107.9 bilion ringgit menurut Jabatan Perangkaan. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin berkata prestasi ekspor mengikut negeri menunjukkan ekspor pada November 2022 meningkat sebanyak 17.6 bilion ringgit berbanding bulan sama tahun sebelumnya. Bagi prestasi import mengikut negeri, Muhammad Uzir berkata import pada November 2022 juga meningkat 14.5 bilion ringgit berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Ujarnya peningkatan import dipacu dengan import yang lebih tinggi oleh kebanyakan negeri iaitu Pulau Pinang, Selangor,
Johor, Melaka, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak, Terengganu, Perak, Perlis dan Kelantan. Bank Negara Malaysia BNM dijangka menaikkan lagi kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas pada Januari 2023 bagi mengekang inflasi sekaligus menstabilkan pasaran. Senario berkenaan merupakan kenaikan kelima berturut-turut kepada paras 3% setelah berada pada paras terendah 1.75% sebelum dinaikkan pada 11 Mei tahun ini. Pensyarah kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia, Fuad Muhammad Berawi berkata, OPR wajar dinaikkan ekoran pertumbuhan ekonomi global yang dijangka bergerak perlahan seperti yang diunjurkan oleh Bank Dunia. Menurut beliau lagi, ekonomi dunia dijangka terus lemah dengan pertumbuhan daripada kadar 5% pada 2021 menurun kepada 3.8% dan seterusnya 2.3% pada 2023. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Utusan Malaysia dan juga Kosmos. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Korang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Boleh dapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Utusan Online Dan Kosmo Online. Kita beralih ke berita sukan. Dua pemenang pingat dalam acara angkat berat pada Tamasya Sukan Malaysia Sukma 2022 September lalu yang didapati positif bahan terlarang jenis anabolik steroid disahkan dari Terengganu. Pengarah Agensi Anti-Doping Malaysia Adamas Azura Bidin berkata, pihaknya menghantar surat kepada kedua-dua atlet tersebut serta Persatuan Bina Badan dan Angkat Berat Terengganu PBBABT dan Persatuan Angkat Berat Malaysia PABM untuk tindakan seterusnya. Menurutnya, kedua-dua atlet tersebut diberikan masa selama 14 hari untuk memberikan jawapan sama ada mahu mengemukakan sampel B ataupun tidak. Terdahulu, Presiden PABM Datuk Ayub Rahmat menerusi satu kenyataan mengesahkan dua atlet yang memenangi pingat pada Sukma 2022 disahkan positif bahan terlarang jenis anabolik steroid oleh Adamas. Beliau menjelaskan kedua-dua atlet kantoi doping itu merupakan wakil kepada salah satu daripada dua buah negeri yang dicadangkan supaya digantung daripada menyertai termasya tersebut. Manchester United melakar kemenangan keempat berturut-turut dalam saingan Liga Perdana Inggeris EPL selepas menewaskan Nottingham Forest 3-0 pada perlawanan yang berlangsung di Old Trafford awal pagi semalam. 3 gol menerusi Marcus Rashford, Anthony Martial dan Fred sudah cukup bagi memastikan skuad The Red Devils meneruskan pemburuan mereka untuk berada dalam kelompok 4 teratas Liga. Pengurus United Erik ten Hag bagaimanapun kurang berpuas hati dengan kemenangan itu memandangkan beliau menganggap mereka sepatutnya menang menerusi jumlah jaringan yang lebih besar. Dalam masa yang sama, pengendali dari Belanda itu berasa lega kerana United masih mampu mengekalkan aksi konsisten meskipun berat panjang sebelum ini bagi memberi laluan kepada saingan Piala Dunia 2022. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 30 Disember 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevrin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.